Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini kita sambung pembelajaran kita tentang pengkelasan mikroorganisma. Okey, terdapat 5 pengkelasan mikroorganisma. Yang pertama fungi, yang kedua alga, ketiga protozoa, keempat bakteria, kelima virus. Okey, fungi ataupun kulat. Ini contohlah. Ini contoh mikroorganisma daripada kumpulan fungi ataupun kulat. Ini adalah mukur. Ini adalah sporangium dia. Okey. Fungi ini mempunyai saiz yang berbeza-beza. Terdapat fungi mikroskopik seperti cendawan yang dapat dilihat dengan mata kasar dan juga fungi mikroskopik seperti yeast dan mukur yang berukuran antara 10 mikrometer hinggalah 100 mikrometer. Fungi mikroskopik hanya dapat dilihat dengan bantuan mikroskop. Fungi seperti mukur lazimnya wujud berkoloni atau berkumpulan. Okey, bentuk fungi. Fungi unisel seperti yeast berbentuk sfera kecil. Ini yeast ni. Fungi multisel seperti mukur lazimnya terdiri daripada sporangium yang berbentuk sfera dan hifa yang berbentuk berbenang. Okey, ini contoh bentuk yeast ni lah, bentuk sfera. Manakala kalau fungi multisel, dia ada spora. Okay, dia ada sporangium. Dalam sporangium ni dia ada spora dan juga dia ada hifa. Okey, nutrisi fungi. Sesetengahnya adalah saprofit yang memperolehi nutrien daripada organisma yang telah mati dan reput. Manakala setengah fungi lagi ialah parasit yang memperoleh nutrien daripada perumahnya yang masih hidup lah. Ini adalah contoh fungi saprofit. Dia menyerap nutrien daripada organisma yang telah mati ataupun telah reput. Okey, habitat fungi. Habitat mikroorganisma lazimnya dihubungkaitkan dengan nutrisi mikroorganisma. Oleh itu, fungi biasanya hidup di tempat yang mempunyai bahan reput yang banyak, tinja ataupun najis, kulit haiwan dan makanan. Kulit haiwan dan makanan ni, kulit haiwan ni maknanya haiwan yang masih hidup lah. So ini biasanya adalah fungi yang parasit. Kalau makanan ni, fungi yang saprofit lah, menyerap nutrien daripada, contohnya pada roti yang expired macam tu. Okay, fungi juga sesuai tumbuh di persekitaran yang lembap dan gelap. Okey, cara pembiakan ni diberi contoh yeast. Yeast membiak secara pertunasan daripada satu individu sel yeast. Dia menghasilkan tunas-tunas yang kemudian berkembang menjadi yeast yang lain. Okey, pertunasan ini adalah secara pembiakan aseksual. Maksudnya dia tiada perkongsian maklumat genetik daripada yeast A ke yeast B, macam itulah. Okey, fungi multisel seperti mukur membiak secara aseks melalui pembentukan spora atau membiak secara seks melalui konjugasi. Okey, untuk fungi, untuk mukur dia ada dua pembiakan. Pertama adalah pembiakan secara aseks, kedua secara seks. Okay, kalau pembiakan secara aseks, ini melalui pembentukan spora. Maksudnya bila sporangium dia dah matang, dia akan melepaskan spora itu ke persekitaran lah. Manakala antara dua mukur juga dia boleh dia boleh membuat pembiakan secara konjugasi, di mana dia berkongsi maklumat genetik antara mukur A dengan mukur B. Okey, alga. Kebanyakan alga berwarna hijau disebabkan oleh kehadiran klorofil di dalam selnya. Perkara ini turut membezakan alga mikroskopik daripada mikroorganisma lain. Klorofil membolehkan alga menghasilkan makanannya sendiri
melalui fotosintesis. Habitat alga ialah air tawar, air masin, tanah lembap dan kulit pokok yang terdedah kepada cahaya matahari. Cara pembiakan alga seperti Chlamydomonas spesies dapat membiak secara aseks melalui belahan dedua dan secara seks melalui konjugasi. Alga seperti Spirogyra sp pula membiak secara seks melalui konjugasi. Contoh macam ni, ini Spirogyra ni. Contohnya Spirogyra A, Spirogyra B. Dia akan berkongsi maklumat genetik lah secara konjugasi. Okey, ini adalah kitaran pembiakan seks dan F-seks dalam Chlamydomonas. Okey, tengok contoh Okey, satu Chlamydomonas yang matang. Dia akan menjalankan proses fotosintesis. Tengok daripada satu Chlamydomonas menghasilkan 4 Chlamydomonas. Okey, tapi masih dalam satu sel kira ni. Lepas itu bila sudah matang, dia akan membebaskan, namakan sebagai zoospora lah, membentuk 4 lagi Chlamydomonas. Okey, kalau konjugasi, dia dua Chlamydomonas ini, tengok. Dua Chlamydomonas ini dia akan dia akan berkongsi maklumat genetik lah dekat sini. Macam persenyamaan lah ni. Berkongsi maklumat genetik. Lepas tu dia akan menghasilkan zigot. Zigot ini mengalami meiosis. Lepas tu dia matang, dia akan membebaskan sel-sel yang baharu. Ini secara seksual, ini secara aseksual. Saiz alga. Alga mempunyai saiz yang berbeza-beza. Terdapat alga makroskopik seperti alga laut yang dapat dilihat dengan mata kasar dan juga alga mikroskopik seperti Chlamydomonas dan Spirogyra yang berukuran antara 1 mikrometer hingga beberapa ratus mikrometer. Ini Chlamydomonas, ini Spirogyra. Alga unisel seperti Chlamydomonas dan alga multisel seperti Spirogyra mempunyai kloroplast yang mengandungi klorofil. Yang penting setiap alga mesti ada kloroplast lah untuk proses fotosintesis. Ni contoh. Okey, ni protozoa. Kebanyakan protozoa merupakan mikroorganisma unisel yang berukuran antara 5 mikrometer hingga 250 mikrometer dan dapat dilihat melalui mikroskop cahaya kuasa rendah. Protozoa lazimnya wujud secara berkoloni. Ini bentuk selipar ni. Kalau bentuk selipar ni kita faham lah. Ini adalah apa dia tu? Paramecium. Okey, bentuk protozoa. Protozoa mempunyai pelbagai bentuk. Paramecium sp berbentuk seperti selipar dan mempunyai struktur seperti mikronukleus, makronukleus, sitoplasma, vakuol makanan, vakuol mengecut, membran sel dan rambut halus yang dikenali sebagai silia ni. Rambut halus ni, ni adalah silia lah ni. Rambut halus. Ni struktur asas dia. Okey, bentuk protozoa. Ni ameba. Ini adalah ameba ya. Ameba sp tidak mempunyai bentuk yang tetap. Bentuknya berubah-ubah semasa bergerak. Ameba mempunyai struktur seperti nukleus, sitoplasma, vakuol makanan, vakuol mengecut dan membran sel. Ini struktur asas ameba. Vakuol mengecut, vakuol makanan, ada membran sel, ada sitoplasma dalam dia. Wajib kalau ada sel ada nukleus lah. Okey, nutrisi. Protozoa mengamalkan nutrisi yang pelbagai jenis. Terdapat protozoa yang dapat menjalankan fotosintesis seperti Euglena dan ada yang bersifat parasit seperti Plasmodium sp. Ameba sp mendapat nutrien melalui fagositosis. Fagositosis maksudnya macam tengok ni. Dia akan fagosit menelan. Dia akan Dia akan bukan mengurung lah. Ni bentuk yang pada Plasmodium pada ameba ni dia akan menelan ni makanan dia. Fagosit. Okey, Plasmodium ni ni adalah protozoa lah. Ni menyebabkan penyakit apa?
malaria. Ameba SP menggunakan unjuran sitoplasma yang dikenali sebagai pseudopodium atau kaki palsu untuk bergerak dan mengepung makanan makanan semasa fagositosis. Ini saya kata tadi. Ni. Ini namanya sebagai pseudopodium. Pseudopodium maksudnya kaki palsu lah ni. Okey, pseudo tu palsu, podium tu kaki. Okey. Untuk bergerak dan mengepung makanan. Inilah. Kalau ada ini nama makanan kan. So dia akan membentuk pseudopodium, dia akan mengepung makanan tersebut, kemudian dia akan menelan. Okey. Ini contoh dia lah ni. Okey, cara pembiakan protozoa. Okey, biasanya Paramecia dan ameba, kalau dia secara aseksual, dia akan mengalami belahan dedua lah. Belahan dedua. Belahan dedua bermula dengan pembahagian nukleus diikuti oleh pembahagian sitoplasma. Paramecium sp dan ameba sp membiak secara aseks melalui belahan dedua. Induk membahagi dua untuk membentuk dua sel anak yang mempunyai bahan genetik yang serupa dengan induk. Okey, ini secara konjugasi ni. Paramecium juga boleh membiak secara konjugasi. Simple konjugasi ni dia ada dua sel. Dia akan berkongsi maklumat genetik dah berkongsi. Lepas tu barulah dia akan membentuk dia akan menghasilkan belahan dedua lah untuk paramecium ni. Okey, habitat protozoa. Habitat paramecium spesies ialah air tawar. Habitat ameba spesies pula termasuklah tanah yang lembap, air tawar, air laut dan perumah. Perumah contoh apa? Contoh haiwan ke, manusia ke. Okey, bakteria. Saiz bakteria. Bakteria merupakan mikroorganisma unisel yang berukuran antara 0.2 mikrometer hingga 10 mikrometer. Bakteria dapat dilihat melalui mikroskop cahaya kuasa tinggi. Okey, bentuk bakteria. Penamaan dan pengelasan bakteria adalah berdasarkan bentuk asasnya seperti sfera. Kalau sfera, coccus, kalau pilin, spirillum, rod, bacillus, koma bentuk vibrio. Ini contoh Streptococcus sebab dia berbentuk sfera. Treponema pallidum. Ini bentuk spirillum, spiral lah, spiral. Macam berbenang, macam gelang tu lah. Okey, bacillus bentuk rod, vibrio. Vibrio ni bentuk koma. Vibrio ni bentuk koma. Ni macam tu lah ni. E. coli saya rasa ni. Struktur asas bakteria. Kebanyakan bakteria mempunyai dinding sel yang teguh yang memberikan bentuk dan sokongan kepada bakteria. Dinding sel bakteria tidak dibina daripada selulosa tetapi dibina daripada asid amino dan polisakarida. Ini struktur asas bakteria. Dia ada flagellum. Flagellum macam echo lah ni sini. Untuk bergerak ni. Membantu pergerakan bakteria sebenarnya flagellum. Okey, struktur asas bakteria. Setengah bakteria mempunyai kapsul yang melindungi dinding sel. Setengah bakteria pula mempunyai struktur rambut halus yang dikenali sebagai pili yang membolehkan bakteria melekat pada permukaan tertentu. Sesetengah bakteria juga mempunyai struktur seperti echo yang dikenali sebagai flagellum untuk membantu pergerakannya. Nutrisi bakteria ataupun pemakanan bakteria. Bakteria mendapatkan makanan melalui pelbagai cara. Pertama, dia boleh menghasilkan makanannya sendiri jika bakteria itu mempunyai klorofil. Macam tu. Maksudnya secara autotrof. Kedua, setengah bakteria bersifat parasit. Maksudnya dia mendapatkan nutrien daripada perumahnya. Okey, yang ketiga, bakteria juga bersifat saprofit di mana dia mendapatkan nutrien daripada organisma yang telah mati. Kalau parasit, dia mendapatkan nutrien daripada perumahnya yang masih hidup. Macam tu. Kalau saprofit, mendapatkan nutrien daripada organisma yang telah mati. Okey, habitat bakteria. Bakteria dapat ditemukan dalam udara, air, tanah dan kesemua organisma dan bahan yang mereput. Semua tempatlah kiranya bakteria. Cara pembiakan bakteria. Bakteria membiak secara aseks iaitu melalui belahan dedua dan juga membiak secara seks melalui konjugasi. Ini secara apa ni? Kalau satu sel induk
Dipecah pada dua ini adalah secara berlahanda dua. Kalau konjugasi, senang je lah. Ada dua sel yang akan berkongsi maklumat genetik antara satu sama lain, barulah dia akan pecah ataupun buat pembiakan berlahanda dua. Konjugasi bakteria. Plasmid merupakan gelang kromosom kecil yang mampu bereplikasi secara bebas dan bertanggungjawab untuk memindahkan bahan genetik semasa konjugasi bakteria berlaku. Ciri istimewa bakteria. Bakteria seperti Bacillus anthracis membentuk endospora supaya dapat bertahan dalam persekitaran yang ekstrim seperti kawasan yang terlampau panas atau sejuk, kemarau dan kekurangan makanan. Maknanya ada setengah bakteria ni dia tahan lasak lah kiranya. Tahan lasak. Contoh kan, kita didih. Kita nak minum air, kita didih dia pada suhu 100, betul? Tapi ada bakteria ini, dia boleh tahan melebihi 100 darjah Celsius dengan membentuk endospora. Ini endospora ni. Dia akan melindungi dah badannya daripada suhu yang terlampau panas atau sejuk, kering, kemarau dan kekurangan makanan. So bila keadaan kembali normal untuk hidup, dia akan bertukar balik kepada bakteria. Ciri istimewa bakteria lain. Endospora ialah spora yang terbentuk di dalam sel bakteria dan mempunyai permukaan perlindungan yang kuat. Permukaan perlindungan endospora ini akan pecah apabila kawasan persekitaran sesuai untuk pertumbuhan dan seterusnya bercambah untuk membentuk bakteria baharu. Macam saya kata tadi lah. Okey, yang terakhir virus. Virus ni memang dekat kita sekarang kan. Sebab apa? Pandemik COVID. Saiz virus. Ini paling seni lah ni. Okay, virus merupakan mikroorganisma yang paling seni dengan saiz kurang daripada 0.5 mikrometer. Virus hanya dapat dilihat melalui mikroskop elektron. Tengok bentuk virus, banyak betul kan? Dia ada HIV, hepatitis B, virus Ebola, adenovirus, influenza, rabies virus, bacteriophage, papilloma virus, rotavirus, herpes virus. Bentuk virus ni dia ada sfera, helix, polyhedra dan kompleks. Gabungan antara helix dengan polyhedra. Bentuk virus, sfera, contohnya virus influenza. Yang kedua, bentuk helix, virus mosaic. Polyhedral, adenovirus. Kompleks, contohnya bacteriophage. Struktur asas virus. Virus terdiri daripada berbenang asid nukleik atau asid ribonukleik yang dilindungi oleh lapisan protein. Lapisan protein ini dikenali sebagai kapsid yang menentukan bentuk virus ni lah. Kapsid ni. Ini kapsid. Kapsid ini adalah pelindung. Pelindung kepada bahan genetik virus tadi. Sama ada bahan dia adalah DNA ataupun RNA. Ciri khas virus. Berbeza daripada organisma lain, virus tidak mempunyai ciri hidup di luar perumah. Macam tu. Kalau dia di luar daripada perumah tu tempat dia menyerang lah. So kalau dia berada di luar perumah, dia tidak hidup. Kerana dia tidak menjalankan respirasi, perkumuhan, pertumbuhan dan tidak bergerak balas terhadap sebarang rangsangan. Kalau dia berada di luar perumah. Macam tu. Tapi apabila dia telah menjangkiti perumahnya, contoh dia telah menjangkiti bakteria ke, haiwan ke, tumbuhan ke, barulah dia menjalani proses hidup. Maksudnya barulah dia akan menjalani respirasi, perkumuhan, pertumbuhan dan bergerak balas terhadap rangsangan. Rajah merupakan urutan proses pembiakan bakteriofage dengan menjangkiti bakteria, iaitu sel hidup, sel perumahnya. Tengok contoh. Pertama, ini adalah bakteria kan. Bakteria ni adalah perumah kepada virus. Virus melekatkan diri pada sel perumahnya seperti sel bakteria. Lepas tu dia akan menyuntikkan bahan genetiknya, iaitu DNA ke RNA ke dalam sel bakteria. Lepas itu bahan genetik virus tadi mengambil alih
kawalan sel bakteria sambil membahagi dan menggunakan bahan di dalam sel bakteria. Maksudnya apabila dia kata menggunakan bahan dalam sel bakteria ni, maksudnya dia adalah parasit untuk membina lapisan protein atau kapsid pelindung lah, pelindung kepada maklumat genetik dia tadi. So bilangan virus baharu yang dihasilkan dalam sel bakteria kian bertambah. Lepas tu bila dah cukup matang, virus baharu ni memecahkan sel bakteria. Tengok, dia akan memecahkan sel perumahan dan kesian kan. Okey, virus baharu ni akan memecahkan sel bakteria dan membebaskan diri untuk menyerang sel-sel bakteria yang lain. Daripada satu itu, dia akan boleh menyakiti banyak lagi bakteria yang lain.